Kita di sini. Dan kami telah jelaskan hal-hal yang seumpama ini berkaitan dengan isu syirik, tauhid, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kebergantungan kepada manusia ini. Dalam risalah kami secara jelas yang kami namakan sebagai Ad-Durrun Nadid fi Ikhlasi Kalimati Tauhid. Ini tulis saya masukkan ni. Dan dia berada di tangan-tangan manusia. Okey, di tangan manusia. Maknanya di zaman itu orang ada kitab dia. Dan tidak syak lagi dan tidak ada sebarang keraguan lagi, adalah sebab-sebab yang utama yang besar yang yang menyebabkan tertumbuhnya daripada isu ini kepercayaan kepada orang mati. Apa isu yang lahir? Iaitu apa yang telah syaitan indahkan bagi manusia dengan menjadikan kubur itu tinggi, bagi angkat buat binaan di atas kubur. Okey, ini apa yang syaitan fikirkan, agenda syaitan ni, dia jadikan, dia indahkan bagi manusia perkara tersebut. Jadi kita tengok kepada yang indah. Apa yang dia minta suruh buat? Raf'al qubur, bina binaan atas kubur. Wad'us sutur alaihi, letakkan pangking atas dia. Okey, dan kemudian tajsis, bubur simen, tazyin bi ablaghinya, bagi cantik, bagi sebenar-benar cantik. Wa tahsinuha bi akmali tahsin, bagi perindahkan, bagi lagi-lagi indah. Okey, sesungguhnya orang jahil bila mata dia tertumpu kepada kubur tersebut, dia ternampak kubur tersebut yang dibina binaan kubah, maka dia masuk ke dalam kubur tersebut. Nampak kubur cantik semua, orang jahil tengok, wih, cantik ni, maka dia pun masuk. Bila dia masuk, dia tengok kubur tersebut, sutur ra'i', ada dinding-dinding yang cantik, wasurujul mutala'li'ah, dan lampu yang bercahaya, dan waqad sata'at haulahu majamilut tayyib, terang, bersinar, berkilat batu-batu yang sangat cantik. Okey, fala syakka wala raiba yamtali'u qalbuhu ta'ziman lidzalikal qalb, maka tidak syak lagi, tidak ada keraguan lagi, hatinya juga akan melahirkan perasaan memuliakan kubur itu. Automatik dia akan rasa, kubur siapa ni, berasa lagu tenang. Sebenarnya keindahan ini dilahirkan oleh siapa? Syaitan. Okey, wa yadhiqa dhihnuhu, dan menyempitkan dia punya cara berfikir dia, an tasawwur, daripada dia memikirkan tentang siapa orang yang mati di bawah ni, siapa dia. Dia tak fikir status dah, dia terus akan menggambar orang bawah ni orang bagus. Kubur lagu ni siapa ni mesti orang something ni, somebody ni. Dia punya mentaliti dia gitu. Kalau tengok kubur lagu, oh siapa? Gaya dia lain. Kalau tengok ayat, siapa punya tu? Tuan-tuan, itu fitrah manusia, fitrah. Masa ni syaitan memainkan peranan. Okey? Dan kemudian akan masuk dalam jiwanya perasaan rasa rau'ah wal mahabah. Dia berasa macam hebat sangat, dan tertanam dalam hatinya sebenarnya akidah syaitan. Itu bukan yang benar, itu yang salah, permainan syaitan, yang mana ia merupakan antara tipu daya syaitan yang paling besar. Dan sebab tu saya bawa ni kitab Ighathatul Lahafan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fi masayid syaitan. Masayid ni umpan setan. Ni umpan setan. Dia cerita pasal umpan setan. Dan dalam kitab ni antara topik penting yang dia bahaskan, fasl. Dia bahas pasal apa ni? Binaan di atas kubur. Umpan setan untuk mendekatkan manusia dengan mereka. Tuan-tuan dan puan sekalian. Okey. Kemudian dia kata wa ashad wasailu ila dhalil ibad, dan merupakan sedahsyat-dahsyat antara kaedah yang dia gunakan untuk menyesatkan manusia, yang mana dia jadikan manusia itu bergoncang Islamnya, agamanya, pegangannya sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya menjadikan dia meminta-minta kepada Tuhan punya kubur. Ya, maknanya orang dalam kubur, yang mana orang dalam kubur tu sendiri tak mampu untuk memberikan apa-apa kepadanya melainkan dengan izin melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Maka pada ketika itu dia akan jadi apa?
syirik. Asalnya dia jahil lah. Dia tengok kubur. Amboi, kubur siapa. Macam ada kisah baru-baru ni. Saya minta maaf lah. Ni saya keluar sikit 1 minit. Batu daripada neraka burung ababil mana tau? Ha? Ialah burung ababil itu dia sebut di dalam Al-Quran. Maknanya batu tu dia akui kata burung ni daripada ababil yang bawa. Daripada neraka, peristiwa Abrahah apa semua yang lontak kepada ni batu neraka. Siapa tahu benda ni? Siapa habaq benda ni dekat dia ni? Riwayat mana dia ambil batu ni lagu ni? Jumpa kat mana? Tapi nama kata orang kita ni, dia percaya. Tuan-tuan dan puan, dia percaya terus percaya. Akhirnya dia jadi apa? Nak meminta-minta dengan batu tersebut yang akhirnya boleh membawa kepada kepercayaan yang melampaui batas. Macam juga isu kubur ni. Sebab tu Islam dia tutup ruang, tak payah ada sebarang binaan. Bayangkan kubur orang yang dijanjikan syurga Allah, kubur Ali bin Abi Talib, kubur Aisyah, kubur Muawiyah. Apa ada di atas kuburan mereka? Perlukah binaan yang indah? Perlukah orang tawaf mengelilingi kubur mereka? Perlukah orang meminta-minta kepada mereka? Perlukah dihiasi dengan batu marmar yang canggih, diterangi dengan cahaya-cahaya di atas kubur mereka? Tidak perlu. Mereka ahli syurga. Jadi ini tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi kalau macam ni, kalau gaya macam ni, senanglah orang. Kalau siapa lawan kubur elok masuk syurga. Kita lah ni kerja di dunia. Nak buat apa ni buat loan apa semua ni? Aku mati senang buat kubur elok masuk syurga. Tuan-tuan jangan jadi ada, saya difahamkan ada di tempat-tempat tertentu, negara tertentu, dia kubur tu dia buat bawah ada aircon, ada TV, ada semua sekali. Tanam bawah. Konsep nirvana lah dia, konsep dia tanam bawah tu cantik apa semua elok. Pasal apa? Pasal dia kata roh tu keluar kadang-kadang dia boring, dia keluar tengok TV. Ini kepercayaan agama-agama tertentu lah, agama tertentu. Tak perlu saya sebutkan lah. Okey, dan dia kata telah terhasil syirik hanya dengan kali pertama tengok, yang membawa kepada sifat-sifat yang disebutkan tadi. Dan akan terhasil syirik juga hanya dengan kunjungan pertama. Maknanya dia nak abangnya kebarangkalian untuk terhasil syirik dengan pandangan pertama, kebarangkalian boleh terhasil syirik dengan ziarah pertama tu ada. Sebab apa? Dia mempengaruhi seseorang secara fitrahnya. Okey? Sebab itu, dia kata Al-Imam Musyaukani, dia kata hendaklah dipenuhi, okey, la budda an yakhtura bi balihi anna hadhihi al-inayah al-baligha min al-ahya mithla al-mayt la takun illa li fa'id min minhu. Sebab apa? Sebab apa dia kata? Dia dipenuhi benak dia dalam kepala dia ni. Pada ketika tu yang boleh jadi syirik ni pasal apa? Sekiranya dia dipengaruhi, dan bila dia start dipengaruhi, dia akan dalam kepalanya tertanam kebergantungan memohon pertolongan orang hidup kepada orang mati. Okey, yang mana sesungguhnya dia takkan berharap sesuatu melainkan dia meyakini ada faedah daripada apa yang diharapkan. Okey, sama ada faedah duniawiyah ataupun ukhrawiyah. Tuan-tuan, yang duk pergi kita duk tengok dalam gambar sebahagian daripada gerakan tarikat-tarikat yang terlampau. Sebahagian yang terlampau. Yang dia duk pergi tawah kubur apa semua ni, tepi kubur semua. Kalau tanya depa nak faedah apa? Sama ada duniawiyah atau ukhrawiyah. Itu je. Dia bukan nak buat jahat apa-apa, dia nak faedah tu je. Tapi itu yang dimasukkan, memenuhi pemikiran dia. Sedangkan perbuatan dia salah apa tidak? Salah. Ini Imam Syaukani dia bawa kita, dia direct sampai ke sini. Kenapa? Dia nak habaq yang awal tu, jangan buat binaan atas kubur, kerana ia akan mendorong manusia untuk berlaku keadaan seperti ini. Ini yang dibimbangi. Dia bukan menghukum orang, dia menceritakan kebarangkalian yang mungkin berlaku. Okey, apatah lagi? Apatah lagi kalau sekiranya dia nampak pula ada golongan yang sama seperti ulama, nampak dilihat seolah-olah macam ulama yang menziarahi kubur itu dan i'tikaf di atas kubur itu dan memegang rukun-rukun kubur itu.
Syekh dia bubuh. Dia pakai lagu nu, pakai selimpang kat sini apa semua, duduk kat kubur apa semua, dia tengok, oi, ni jangan main ni. Ni mesti adik dia lagu tu je sebenarnya, pemikiran lagu tu je. Tak 3-4 orang laku. Boleh pasang lori je aiskrim itu tu. Tuan-tuan, demikian realiti yang berlaku. Hanya dengan Syekh Tupi. Syekh Tupi itu. Dia pergi. Itu yang kalau kita tengok bagaimana Syekh Nazim Haqqani yang telah difatwakan sesat ajarannya oleh JAKIM sendiri pun. Ngapi ke mana-mana perkuburan dan sebagainya. Okey, dan saya difahamkan ada lagi beberapa tokoh tarikat sufi yang pi sampai ke perkuburan di mana? Perkuburan di Singapura. Kubur Habib apa? Habib Noh. Masya Allah, pi beristighathah, bertawassul di situ. Yang mana mereka sendiri tak mampu memastikan manfaat atau mudarat mereka di dalam sana. Jadi tuan-tuan dan umat sekalian, kita kena berhati-hati. Orang macam ni dia mempengaruhi siapa? Orang awam yang jahil. Tadi dia tengok takat cahaya saja. Tadi dia tengok takat kubah saja. Ni dia tengok pula dengan seorang Tok Syekh. Bagus punya. Duk sidai dekat situ. Nak mamu? Dia duduk sidai kat situ. Duduk apa semua, duduk dekat kubur tu, bagus punya, duk pegang sana, pegang sini. Dia pun naik Syekh, dia tengok. Kawan tu sidai, aku terjun. Wallahu a'lam.